terasa sayu dalam perjalanan pulangku. Wajah yang tercinta, ayah dan bunda bermain-main di mata. Selamat pulang ke kampung halaman, salam lebaran kita raikan. Aidilfitri yang paling ceria, mau ke Perak kita beraya. Selamat pulang ke kampung halaman. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan salam sejahtera kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Untuk siaran 22 Mei hari Jumaat hari ini, anda bertemankan saya Uyaina dan juga Fiza Sabsyahan. Dan saya kira bagi anda yang sedang berada di rumah ketika ini yang dah pun bercuti awal, mesti pelbagai persiapan sedang dilakukan. Ada yang tengah tukar langsir, ada yang membuat persiapan terakhir mengecat rumah, mengemas rumah, yang mana anda semua beraya di mana anda berada ketika tidak merentas negeri. Dan mungkin persiapan-persiapan ini jugalah yang akan menyemarakkan lagi suasana hari raya anda, kan? Betul. Macam Yana dengan kakak Yana dekat rumah semalam dan beberapa hari sebelum ni kita dah bergotong royong membersihkan rumah. Apa yang pasti, macam kita selalu katakan Fiza, walaupun dalam keterbatasan yang ada dalam tempoh PKPB ini, kita semua harus menyambut hari Syawal penuh mulia dengan penuh rasa gembira. Dan kalau kita lihat di setengah kawasan ada aktiviti-aktiviti tertentu yang dilakukan walaupun dalam keadaan PKPB ini, dengan adanya jarak sosial, mementingkan langkah-langkah kebersihan dan sebagainya. Ada juga orang yang melakukan aktiviti memantai ataupun monjong lah bagi orang Jawa. Maksudnya dia dah masak awal dan dia hantar kepada rumah jiran-jiran. Itu dibenarkan, tidak mengapa. Okey, dan untuk sama-sama dah kita nak menghidupkan suasana ini, kita juga nak kongsikan kepada anda persembahan lagu raya dari rumah. Persembahan istimewa ini, Yana, dipersembahkan oleh Datuk Jamal Abdillah dan juga Syiha Zikir dengan lagunya Moh Beraya. Ini dia. Jo! Esok dah raya, Jo! Raya, bang! Kamu macam cukup pada puasa tu. Boleh ke kita balik beraya ni? Apa tak bolehnya? Moh kita beraya! Moh ke Perak! Raya, yo! Ewa! Ada dah umum esok harinya, selesai sebulan berpuasa. Nak balik kampung, nak naik apa banyak motoka di lebuh raya. Nasib kereta api laju dah ada. Hey! Sulaman songket si anak dara, berkain batik baju kebaya. Wahai cik abang adik bertanya baju raya warna apa? Kalau sama mungkin jodoh kita. Takbir bergema terasa sayu dalam perjalanan pulangku. Wajah yang tercinta, ayah dan bunda bermain-main di mata. Selamat pulang ke kampung halaman, salam lebaran kita raikan. Aidilfitri yang paling ceria, mau ke Perak kita beraya. Takbir bergema terasa sayu dalam perjalanan pulangku. Wajah yang tercinta, ayah dan bunda bermain-main di mata. Selamat pulang ke kampung halaman, salam lebaran kita raikan. Aidilfitri
ceria, mau ke Perak kita beraya. Selamat pulang ke kampung halaman, salam lebaran kita raikan. Aidilfitri yang paling ceria, mau ke Perak kita beraya. Minta maaflah banyak-banyak dan saya mohon ampun perjalanan balik kampung merentas sempadan negeri untuk tujuan berhari raya tidak dibenarkan. Itu dia tadi Moh Beraya. Ya Allah Fiza, teringat kampung halaman saya sebab saya pun orang Perak. Lagu tu tadi cukup mengingatkan saya tentang kita punya zaman kecil-kecil dulu Kan? sambut hari raya. Muzik ni sangat-sangat menarik dah. Betul. Tapi ingat pesanan Tok Abah tadi kat last tu, perjalanan merentas negeri untuk berhari raya tidak dibenarkan. Betul. Tetapi sebenarnya anda boleh saksikan episod penuh 3 tetamu istimewa ini kerana katanya ada sesuatu yang panas akan dikongsikan dalam rancangan M-Pop pada 10 Jun nanti jam 12.55 tengah hari selepas WHI, semestinya di TV3. Okey. Baik. Kita sekarang nak bersama dengan salah seorang penyanyi yang berada di dalam lagu itu tadi. Tak lain tak bukan si cantik manis Shiha Zikir. Assalamualaikum Shiha. Waalaikumsalam. Hai, apa khabar Kak Fiza, Uyaina? Sihat, alhamdulillah. Sihat sihat ke? Berseri muka Alhamdulillah. Awak apa kurangnya? Berseri sebab dah touch up. Okey, Shiha, dah buat persiapan memasak ke kat rumah tu? Oh, belum lagi. Mungkin kita akan start besok. Besok baru saya akan start lah. Hari ni kita kembang kesembahan sebelum rumah dulu. Macam tu. Laksa ada kan, laksa? Ui, laksa kedai. Okey. Saya tak boleh main rumah. Itulah. Tapi boleh hantar. Tapi boleh hantar. Boleh. Akan tunggu tahu. Okey. Shiha orang mana Shiha? Shiha asal orang Penang. Orang Penang. Tapi lagu Moh Beraya ni Shiha, ni lagu orang Perak. Itulah dia. Tapi walaupun lagu ni lagu untuk Perak, tapi saya rasa saya sangat happy lah sebab ialah kita kan still lagi dalam Malaysia juga kan. So apa pun saya rasa sangat-sangat bersyukur sebab saya dipelawa sendiri oleh Menteri Besar Perak iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal dan juga setiausaha politik beliau Datuk Iskandar untuk menyanyikan lagu ni, lagu Moh Beraya. So bila saya dapat tahu pula dapat berduet dengan Datuk Jamal Abdillah pula kan, so memang saya rasa satu offer yang rezeki yang tak nak saya tolak lah. Lagu Moh Beraya ni, yes. Alhamdulillah. Tahun ni kita semua meraihkan sambutan Aidilfitri ini dengan satu norma baharu, dengan keadaan yang berbeza, suasana yang berbeza. Tapi kalau kita dengar lagu ini, walaupun lagunya memang rancak macam lagu raya yang biasa, tapi kalau kita dengar baik-baik lagunya dan apa yang dilihat dalam klip video tu tetap menyampaikan pesanan supaya hari raya itu diraikan dengan meriah tetapi kena mengikut batas dan undang-undang yang telah pun ditetapkan kan. Jadi apa yang sebenarnya nak disampaikan mesej ini kepada penonton-penonton Shiha? Okey, sebenarnya kita orang plan untuk record lagu ni sebelum PKP lagi tau. So pada mula-mula tu macam mungkin lagu ni kita tak sempat keluarkan tahun ni sebab kita tak sempat nak buat muzik video sebab kita orang memang dah plan dah untuk nak buat muzik video untuk pergi ke tempat-tempat menarik di Perak tapi sayangnya tak berkesempatan. Tapi alhamdulillah kita orang dapat buat dengan animasi tu. Saya tengok dekat komen YouTube pun semua happy dengan animasi tersebut dan yang bestnya ending dia tu kita sampaikan. Mula-mula kita happy tapi ending dia kita kena ikut arahan daripada kerajaan. Tak boleh balik kampung. Apa ada pesan tu? Dengan mesej. Dan kita juga nak ucapkan selamat datang kepada Datuk Jamal Abdillah. Datuk Jamal. Datuk, apa khabar Datuk? Waalaikumsalam. Datuk sihat? Datuk? Datuk sihat? Uish, Datuk dekat Ipoh tu kampung halaman saya tu. Datuk di Ipoh, Shiha di Kuala Lumpur. Okey. Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikanlah kan peluang berduet dengan Shiha ini apatah lagi dalam tempoh PKPB sekarang ni kan. Bukan mudahlah untuk menyiapkan satu naskah ini. Mungkin ada cabaran-cabaran yang terpaksa dilalui untuk menyiapkan lagu Moh Beraya ni. Lagu ini Datuk boleh dekat sikit dengan telefon.
Dan sedikit daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Saya lagu raya. Jadi ini saudara Harry Khalifah untuk buatkan lagu. Kita di Ajim dan yalah boleh. Ramai orang-orang hebat yang terlibat dalam membuat dan mencipta lagu ini. Okey, Datuk. Ya, saya. Okey, Datuk, bersempena dengan Syawal yang bakal menjelang tiba ni, mungkin Datuk ada apa-apa ucapan yang nak diberikan kepada ahli keluarga, sanak saudara dan seluruh rakyat Malaysia. Silakan, Datuk. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat hari raya kepada seluruh peminat kita, seluruh keluarga-keluarga kita, kenderaan saya yang mana berada di Malaysia dan di negara. Saya Okey. Baik. Syiha, mungkin Syiha pula lah nak ucapkan ucapan selamat hari raya kepada ahli keluarga yang jauh berada di Pulau Pinang, kepada peminat-peminat dan sahabat andai. Yang pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih untuk wanita hari ini bagi peluang untuk kami promosikan lagu ni, dan saya nak ucapkan terima kasih dulu kepada semua yang menonton video klip lagu ni dekat YouTube sampai hari ini dah trending nombor 5 dekat Malaysia. So alhamdulillah. Dan saya nak ucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin untuk semua, dan saya harap kita sama-sama jaga jaga social distancing, dan yang paling penting walau macam mana pun kita still dapat sambut hari raya ni dengan penuh meriah walaupun kita dalam keadaan tak boleh nak balik kampung dan sebagainya. Tapi jangan sedih-sedih, sebab kalau kita tak balik kampung tu, itu tandanya kita sayang dengan keluarga kita. So jangan sedih-sedih, jangan rasa macam nak cari idea macam mana aku nak balik kampung juga. Jangan, tunggu sekejap je lagi. InsyaAllah kita akan seperti sedia kala balik kan. Apa pun jangan lupa tak support Moh Beraya. Itu Syiha kan. Syiha, selamat hari raya juga Syiha. Sampaikan salam pada mak ya. Ya, pada mak. Okey, insyaAllah. Okey, Datuk pula tahun ni raya dengan ada baby baru Datuk. Macam mana persiapannya Datuk? Persiapan raya saya agak anak saya. Mana babynya Datuk? Ada tak dekat-dekat dengan Datuk tu? Dia tak boleh ambil dia. Okey, tak apa. Selamat hari raya untuk Datuk. Selamat hari raya untuk Datuk, seisi keluarga. Juga buat Syiha, seisi keluarga. Semoga Syawal kali ini membawa 1000 keberkatan untuk kita semua. Duit raya jangan lupa boleh transfer online. Syiha lah yang kena bagi kat kita. Orang kata kalau belum kahwin tak payah duit raya kan? Selamat. Okey. Terima kasih sekali lagi, selamat hari raya, dan jangan lupa anda semua penonton untuk terus menyaksikan klip video Moh Beraya ini di YouTube. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk. Salam. Orang Kuala. Ya, saya lah tu orang Kuala. Orang Kuala. Ada baby Datuk. Alah, comel. Bye-bye. Selamat hari raya. Nanti minta duit raya kat Aunty Fiza, okey? Boleh. Yang kecil boleh. Yang besar tak boleh. Okey, sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Selamat hari raya. Ini tadi kemeriahannya kan. Dan seperti apa yang sedang kami lakukan ini, berhubung di atas talian bersama dengan tetamu-tetamu kita. Ini juga yang boleh anda lakukan, berhubung secara talian pada Syawal nanti bersama dengan ahli keluarga yang tak dapat bersama satu rumah. Tapi kita boleh meraihkan sambutan ini dengan berhubung melalui atas talian. Betul. Apa yang pasti, hubungan silaturahim tu masih perlu dijaga, terutamanya apabila kita berada jauh antara satu sama lain. Jangan lupakan mereka yang berada di kampung halaman. Dan kadang-kadang kan, ini jugalah ada kaitan dengan topik kita hari ini. Sebab banyak juga dalam kalangan kita yang mempersoalkan, macam mana ni? Macam nak minta maaf? Susahlah nak minta maaf kan? Betul. Dan biasanya Kak Fiza, bila kita bercakap tentang pagi Syawal ni, pasti akan berlangsungnya sesi air mata, di mana kita akan meminta maaf antara satu sama lain, anak ke ibu bapa dan juga antara pasangan suami isteri. Dan hari ini kami nak kongsikan kepada anda tentang topik manisnya kemaafan antara suami isteri. Seperti biasa, jika ada anda sebarang komen ataupun apa saja yang anda nak kongsikan bersama kami, anda boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. InsyaAllah. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Assalamualaikum, hai. Saya Syahrizwan. Saya dan keluarga saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada semua penonton wanita hari ini. Jom sama-sama kita berusaha untuk putuskan rantaian COVID-19. Stay home, stay safe. Selamat Hari Raya. Saya Fia Julia.
Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua penonton wanita hari ini. Pastikan anda sentiasa jaga keselamatan dan sentiasa jaga kesihatan. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan sebelum kita membincangkan tentang topik kita pada hari ini, kami nak war-warkan tentang jom kita jenguk keluarga Bel Ngasri membuat persiapan pada raya yang berbeza tetapi bermakna ini dalam Indahkan Raya yang dibawakan oleh Celcom. Jom kita saksikan. Hai, Assalamualaikum. Saya Bel Ngasri. Ye. Ini isteri saya dan yang lain-lain ni anak-anak saya lah. Macam mana dengan persiapan raya korang musim-musim ni? Tahu persiapan raya kita orang? Jom! Macam-macam barang rumah ni. Ni tong apa ni? Dah lama ni tak guna ke entah tidak ni. Ni yang. Ni ada tong ni. Nak buang ke apa ni? Kalau ada buruk buang lah. Kalau tadi tak layak. Okey. Persiapan raya tahun ni tak payahlah beria sangat. Orang kata bersederhana. Tapi baju Melayu budak tu kenalah beli. Balik dah pun. Ayang, mari sini yang. Ni, mari tengok. Shopping raya? You nak juga ke? Naklah, I nak 500 ke atas ke? Ni tadi. Baju biru ni. Oh, cantiknya. Okey, kemas rumah pun dah, shopping online pun dah. Sekarang ni relax-relax dengan family. Baba, sukanya dia. Itulah persiapan raya kita orang. Apa-apa pun, raya tetap raya. Baiklah, bersama Celcom, anda boleh kongsikan keberkatan sepanjang Mega Ramadan ini dengan 100,000 telefon bimbit percuma tanpa bayaran pendahuluan. Dan ada lagi, anda juga berpeluang untuk memenangi setahun percuma membeli belah barangan runcit bernilai RM500,000. Wow! Raya tetap raya. #kita jaga kita. Baiklah, sepenuh hari raya ni, saya, isteri dan juga anak-anak ingin memohon maaf kepada keluarga saya dan juga keluarga mertua saya. Apa pun, selamat hari raya. Wah, indahnya Raya Bel dan juga keluarganya, kan? Betul, raya tetap raya katanya. Ya, betul. Dan ini kita dah terus kongsikan kepada anda sebuah topik yang telah pun kami war-warkan dari awal tadi tentang manisnya kemaafan antara suami isteri. Bagi pasangan yang berumah tangga kan, bukan sahaja hari raya lah. Mungkin hari-hari lain pun ada kemaafan yang dipohon. Tapi mungkin ada lain suasana dan juga kebiasaan yang berbeza lah. Sebab mungkin yang ni dah kumpul setahun je. Lepas tu pada pagi Syawal baru meminta maaf mungkin. Ini yang kita nak kongsikan pada hari ini bersama dengan anda semua. Bersama dengan tetamu istimewa kami di talian yang sekarang ni pun sudah pun berada di sana, iaitu Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah sihat walafiat. Doktor, macam mana? Dah buat persiapan raya ke? Alhamdulillah dah siap dah. Kalau kita tengok di belakang ni pun isteri dia dah kemas dengan anak-anak, rumah-rumah ni semua disusun atur kembali kedudukan meja dan kerusi, kemudian dibasuh semua cushion yang dah kotor, yang dah kepam tu dibasuh apa semua kan. Supaya nampak keceriaan. Tapi semuanya serba sederhana, tidak ada yang baru. Apa yang penting kan doktor, semua dah bersedia nak menyambut hari raya dan dah menanti untuk meminta maaf antara satu sama lain. Dan doktor mungkin doktor boleh kongsikan sedikit betapa pentingnya kemaafan dalam sesebuah hubungan perkahwinan, apatah lagi antara suami dan isteri. Baik, sebenarnya memanglah kalau kita perhatikan dosa dan kesilapan, kesalahan yang paling banyak kita lakukan adalah dengan orang yang paling rapat dengan kita. Sebab apa? Sebab kita jumpa mereka ni, kita jumpa dia ni hari-hari, kan? 24 jam sehari. Pagi, petang, siang dan malam. Sedangkan orang yang kita jumpa sesekali pun kita boleh tersalah cakap, kita boleh terbabas kata, kita boleh terbuat terumpat dan sebagainya. Ini kan pula orang yang memang kita jumpa hari-hari. Bermakna ya sentiasa ada kesilapan, sama ada dari segi perbuatan, ya.
Doktor? Dr. Tengku Asmadi. Banyaklah banyak kata dari segi hati, dari segi perasaan kan. Jadi semua ni sebenarnya kalau kita nak minta maaf, dengar tak? Dengar, dia boleh dengar, tentu. Doktor. Okey. Jadi kalau kita nak minta maaf sebab tadi talian terganggu sedikit kan. Okey kan? Ya doktor, silakan teruskan. Jadi kalau kita nak minta maaf, hari-hari memang kita tak terbuat. Okey, kita tak terbuat untuk minta maaf hari-hari. Jadi mungkin akhirnya setahun sekali pada hari yang istimewa sebegini, maka barulah kita berpeluang untuk minta maaf dan kita ketika hari beraya begini, dia hari yang istimewa. Jadi bila kita minta maaf tu pun, dia nilai dia, kenangan dia, perasaan dia berbeza daripada hari-hari biasa. Maknanya bila kita minta maaf tu datang daripada lubuk hati. Kan? Kalau kita minta maaf hari biasa mungkin tak menitik air mata. Tapi minta maaf di hari raya mau berjurai-jurai air mata keluar. Kena sediakan timba doktor. Kena sediakan timba. Doktor, tapi itu bagi yang bertuah. Mungkin bagi mereka pasangan suami isteri yang hubungannya sangat harmoni. Jadi peluang bermaafan di pagi raya ni diambil untuk orang kata memperbaiki hubungan rumah tangga sendiri. Tetapi mungkin ada juga dalam kalangan penonton kita yang nasib mereka sedikit berbeza, mempunyai pelbagai masalah dan sebagainya. Namun kadang-kadang ada satu pihak nak minta maaf, satu pihak lagi tak nak minta maaf. Apa yang membuatkan kadang-kadang sukar seseorang individu itu untuk memaafkan pasangan mereka, doktor? Okey, dia biasanya orang kata saya boleh maafkan tapi saya tak mungkin boleh lupakan. Itu selalu perkataan yang disebut. Sebenarnya dalam konteks memaafkan orang dan sebagainya ni, kita tak perlu lupakan pun. Tak perlu lupakan sebab kita bukan hilang ingatan. Apa yang telah berlaku, kesilapan yang telah berlaku, semuanya itu mungkin masih ada dalam fikiran kita, dalam kenangan kita sebab ia telah dilakukan dan kadang-kadang lukanya rasa dalam dan sebagainya. Tetapi kerana hari baik bulan baik, kita memaafkan itu kerana apa? Kerana itu satu tuntutan. Okey, dan kita memaafkan itu untuk apa? Untuk bebaskan jiwa kita daripada cengkaman, dendam, sakit hati, marah. Dan tak percaya, cuba buat. Bila kita maafkan, dia umpama satu beban yang terangkat daripada kepala kita tu, daripada jiwa kita. Kan? Jadi oleh sebab tu kita maafkan. Dan yang paling penting, jangan disebut, jangan diungkit lagi. Kan? Mungkin ada dalam ingatan kita, tetapi kita dah memaafkan. Jadi kita seorang ingat tak apa, yang penting kita dah maafkan, kosong. Orang putih selalu kata forgive but don't forget. Mungkin sesuatu seperti itulah. Tapi pula ada keikhlasan kan? Betul ya nak. Ataupun macam doktor katakan tadi, tak apa kita maafkan walaupun suka nak lupakan, kita move on. Okey. Di hujung perbincangan nanti kita akan sekali lagi bersama dengan doktor untuk kita ketahui pula apakah kelebihan-kelebihan dengan memaafkan pasangan kita ini. Dan kita akan jumpa doktor sebentar lagi. Terima kasih doktor. Baik. Okey. Itulah macam yang kita katakan tadi. Kalau nak meminta maaf tu sebenarnya orang yang memaafkan tu lebih kuat daripada orang yang meminta maaf tu. Betul. Dan kadang-kadang juga kita nak memaafkan orang ni sukar untuk kita memaafkan diri sendiri juga. Dan kadang-kadang kan peluang berhari raya ni yang perlu kita ambil sebab kadang-kadang hari-hari biasa ni kita susah kan nak tiba-tiba minta maaf. Kadang-kadang orang macam pelik pula kenapa kita minta maaf kan? Betul, dan kadang-kadang ada juga yang berasa ego sikit nak minta maaf tetapi malu. Ada orang yang malu dengan pasangannya bila nak minta maaf. Kita nak tahu pasangan ni malu ke tidak nak minta maaf dengan pasangannya. Pasangan ini yang baru saja mendirikan rumah tangga. Kita bersama dengan Farah Nabila dan juga Muhammad Amirul Yunus di talian. Hello. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, berseri-seri pasangan kita ni. Hai. Kali pertama kan nak meraihkan Syawal bersama tahun ni? Kali pertama, Alhamdulillah. Okey. Antara Farah dan juga Amirul, okey, siapa sebenarnya yang lagi mudah mengungkapkan kata maaf? Saya. Oh, Amirul. Okey. Banyak meminta maaf, yes. Tapi saya ikut merajuk sikit sebab itulah. Okey. Tapi Amirul nak tahulah juga, adakah selalu meminta maaf ni memang betul-betul buat salah ke ataupun sebenarnya minta maaf ni untuk nak cepat-cepat meredakan keadaan dan suasana tu sendiri? Dia dua-dua pun ada sebagai kita orang baru je jadi suami isteri dah baru 5 bulan sekarang. So bagi saya kena forgive and forget je for now. Forgive and forget. Lepas tu just minta maaf untuk benda kecil walaupun atau
antara benda kecil atau benda besar lah. Kalau benda kecil kita minta maaf kurang sikit, benda besar kita minta maaf banyak lah. And jangan simpan dalam, kena minta maaf je lah. Okey. Kita tahu kita akan buat lagi salah tu, tapi kita minta maaf je lah. Practice minta maaf. Okey, kalau macam Farah sendiri, Farah katakan tadi selalu merajuk sebenarnya. Tetapi kita ni perempuan, apabila kita dah merajuk, kemudian sudah pun dipujuk, kita yang selalunya akan minta maaf ya, saya merajuk tadi. Jadi adakah Farah juga begitu orangnya? Sebenarnya kita tahu kita salah, kita nak minta maaf, tapi kita nak attention tu juga at the same time. Perempuan ni memang complicated kan. Tapi itulah, tapi sejak jadi isteri ni, Fawa try untuk setiap kali sebelum tidur kita kena practice minta maaf. So that kita dah biasa memaafkan each other. Okey. Fawa, bila suami yang minta maaf kan, apa yang Fawa rasakan? Sebab kadang-kadang kita selalu dengar orang lelaki ni kadang-kadang ada sedikit egonya. Jarang nak minta maaf. Perempuan yang lebih suka minta maaf kan. Tapi bila dapat suami kan seperti Amirul ni yang selalu minta maaf ni, macam mana perasaan Fawa? Alhamdulillah, tapi kadang-kadang rasa macam nak minta maaf tu sebab nak suruh Fawa stop bebel kejap ke macam mana ke kan. Tapi Fawa tahu dia jenis yang ikhlas. Kalau dia rasa dia betul ataupun dia rasa Fawa kena ubah perangai, dia tak minta maaf terus. Dia cuma cakap macam mana? Dia mengajar sikit lah. Macam, Okey. Dan untuk Farah dan Amirul, macam yang Amirul katakan tadi, sudah 5 bulan mendirikan rumah tangga. Pastinya hubungan antara kalian berdua itu orang kata masih lagi proses mengenali antara satu sama lain walaupun sudah berkenalan lama sebelum ini. Tetapi mungkin Amirul sendiri boleh kongsikan betapa pentingnya untuk pasangan suami isteri selain mempunyai toleransi, komunikasi, menghormati, tetapi untuk mempunyai sifat memaafkan ni. Okey, bagi saya kita kalau boleh kita, sebab everyday kita akan buat salah, so kita kena minta maaf hari-hari. Bukan hari raya saja. So kita kena minta maaf hari-hari biasa, setiap malam, setiap kali buat silap kecil atau silap besar lah. Bagi saya memang kena minta maaf, and kalau dimaafkan kita kena terima lah, tu je lah. Okey. Nak tahu juga, adakah perbuatan meminta maaf ini disertai dengan hadiah-hadiah dan surprise ataupun minta maaf sekadar ungkapan sahaja? Bagi saya, sekadar ungkapan pun dah cukup. And then of course bila minta maaf tu, that person kena apa yang kita tak suka dia buat, mungkin dia boleh kurangkan dia perangai yang kita tak suka tu. Tapi kalau setakat minta maaf tapi buat benda yang sama setiap hari pun rasa macam sorry tu dah macam dah tak ada meaning dah. So kita pun baru kahwin 5 bulan, so kita still dalam proses nak tahu macam mana Amirul ni macam mana, dan Amirul pun nak tahu Fawa ni betul-betul macam mana. Sebab kalau zaman berkenalan is just zaman berkenalan, tapi bila kahwin ni memang lain. Dan memandangkan kita pun dah nak raya hari Ahad nanti, pastinya untuk Fawa dan juga Amirul sangat-sangat menantikan Syawal pertama untuk diraikan sebagai pasangan suami isteri. Tetapi untuk Fawa sendiri, apa sebenarnya momen yang paling ditunggu di pagi Syawal nanti? Momen yang ditunggu perasaan bangun pagi, siapkan baju suami, macam mana mak Fawa buat dekat ayah Fawa, macam tu lah kita nak tahu, nak Fawa tak sabar nak ada perasaan tu. Biasanya dulu siap-siap make up dan siap-siap sendiri, and then turun bawah dan settle dah. Tapi ni kena make sure suami ada pakaian dan bangkit lagi. Suami makan dulu, happykan suami dulu, baru kita boleh beraya. Okey, sambil-sambil Amirul dah hafal khutbah raya kan dari Ahad nanti. Mungkin ada ucapan daripada Amirul dan juga Fawa untuk peminat-peminat, ahli keluarga dan juga mereka yang menonton wanita hari ini. Selamat Hari Raya lah. Maaf Zahir batin, and stay home and stay safe lah. That's for me. What about you? Jangan lupa kebersihan, pakai mask, dan yang penting semangat raya kita kena teruskan. InsyaAllah. Terima kasih. Amirul juga Fawa, terima kasih. Selamat Hari Raya kami ucapkan juga kepada anda sesi keluarga. Sama-sama. Terima kasih. Selamat Raya. Selamat Raya. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Dan yang penting semangat raya tu kena ada, Fawa kata. Tapi bersihan kena jaga.
Betul. Social distancing tu pun kena ada. Okey, baik. Kita akan bersama dengan beberapa lagi orang tetamu istimewa di atas talian untuk membincangkan tentang topik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita nak berehat dahulu seketika dan kita dengarkan juga ucapan Hari Raya dari rakan selebriti di luar sana. Saya Riz Amin. Riz ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Raya-raya juga. Tahun ni raya kita sangat berbeza lah. Jadi sama-sama kita jaga penjarakan sosial, elakkan daripada bersalaman. Hai semua, saya Harisa di FKL ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Jangan lupa untuk jaga kebersihan dan duduk rumah. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan masih lagi membicarakan tentang manisnya kemaafan antara suami isteri. Kalau tadi Yana, kita dah dengarkan pendapat daripada Fawan dan juga Amirul, itu pasangan yang baru je 5 tahun mendirikan rumah tangga. Hari ini kita bertuah juga kerana pasangan ini yang sudi bersama dengan kita. Dia bukan 5 tahun, ada lebih lebih sikit. Kita bersama dengan Acong dan juga Maria di talian. Hello. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Apa khabar? Ya. Okey, Acong dan Maria dah buat persiapan raya ke? Rumah mak je kot. Dekat KL je rumah mak betul. Okey. Acong, Farah, kita nak bercakap tentang kemaafan. Okey, antara Acong dan Farah, Maria sebenarnya siapa sebenarnya yang lagi kuat buat salah? Lagi kuat buat salah. Salah. Acong ke? Okey, kalau macam tu siapa yang paling mudah untuk minta maaf antara anda berdua sebenarnya? Ikut. Selalunya rumah lah. Kita kadang-kadang lelaki ni bila dah malam tengah baru rasa macam salah lah aku buat tadi. Barulah kadang nak tidur kan. Yang sorry yang begitulah ceritanya. Tetapi antara anda berdua juga, siapa sebenarnya yang lebih mudah untuk memaafkan ataupun dalam erti kata lain lebih lembut hatinya untuk memaafkan? Yang itu selalunya orang rumah saya. Macam semua orang rumah aja tu, Acong. Nampak tak orang rumah dia baik kan? Tapi nak tanya jugalah pendapat Acong dan juga Maria. Kadang-kadang kita ni ada dalam kalangan kita ni memang hari-hari kita minta maaf, ada hari-hari kita memaafkan. Tanpa kita sedar, ada juga kadang-kadang kita buat salah yang besar, kita terlupa nak minta maaf. Tapi adakah anda berdua rasakan dengan meminta maaf dan juga memaafkan juga sebenarnya dapat mengeratkan lagi hubungan suami isteri dan juga orang kata dapat macam doktor kata tadi kan, dapat melepaskan sesuatu yang mungkin ada kat dalam dada tu sebenarnya? Okey. Sebenarnya untuk maaf dan memaafkan tu perlu ada dalam setiap pasangan suami isteri lah. Sebab apabila kita tak ada perasaan maaf dan memaafkan, benda tu akan selalu kacau dalam diri kita tau. Even tu kadang dekat sini saya, kalau kita rasa tak best macam bukan kita dah buat salah ke apa, macam something lah, benda yang tak sedap, yang sorry yang Absal, entah rasa macam nak minta maaf dengan you. Wah, ni menarik ni. Tak ada buat salah pun nak minta maaf. Dia akan rasa lega. Buat apa yang salah? Tapi just minta maaf je lah. Nanti saya buat apa buat salah. Entah rasa macam nak minta maaf je. Tak ada timbul curiga ke Maria bila dia macam tu? Curiga. Ada jugalah, ni mesti ada yang macam hidden ni kan, tak nampak tiba-tiba dia minta maaf sesuatu tu. Okey, tetapi mungkin kan untuk pasangan yang dah lama berkahwin khususnya kan, mungkin kita dah cukup mengenali pasangan kita dan kadang-kadang ungkapan maaf tu kita rasakan seolah-olah tidak diperlukan sebab di penghujung hari pasangan kita itu masih akan menerima kita dan walaupun kita tidak meminta maaf, dia akan memaafkan kesalahan kita. Tetapi untuk Acong dan Maria sendiri, adakah masih lagi mengamalkan untuk meminta maaf antara satu sama lain ataupun biarkan sahaja ianya berlalu sepi? Orang kata pam-pam sendirilah. Depends lah, tengok keadaan. Kadang-kadang tu dia macam biarkan saja begitu dan hanya cara menegur je. Maknanya dah cakap tu dah clear lah. Tapi kalau macam orang kata heavy metal punya pergaduhan tu,
kita akan minta maaf secara terbuka lah macam tu. Okey, nak tanyalah. Tapi untuk saya sebenarnya ungkapan maaf dan tayang tu kalau lagi kena cakap dengan bini. Okey. Benda tu akan jadi lagi best. Kadang-kadang macam katalah apa tiba-tiba je yang I love you. Okey. Acung so sweet. Dia kadang-kadang macam tiba-tiba nak cakap benda tu. Okey. Acong dan juga Maria kan, sebab sebelum kita nak dengarkan ucapan raya, mungkin boleh kongsikan sikit pengalaman anda kan, sebab dah lama mendirikan rumah tangga. Kalau minta maaf pagi raya, macam mana keadaannya? Macam mana pagi raya? Bila pagi raya tu minta maaf tu macam mana? Kena sediakan baldi kat tepi ke, tisu ke? Macam jadi drama pukul 7 ke macam mana? Tapi duduk akan duduk kat kursi, nanti main pergi kat dia salam macam ala-ala dalam TV tu kan. Mohon maaf macam tu lah. Kalau baru lepas gaduh dia nangis lah, tapi kalau elok je dalam masa seminggu tu okey je lah, salam biasa je. Salam cium tangan biasa je. Okey, terima kasih kepada Acung dan juga Maria kerana sudi berkongsi pengalaman anda bersama kami. Tapi sebelum tu, mungkin ada ucapan raya yang nak diberikan kepada keluarga dan semua penonton wanita hari ini. Silakan. Maria tak dapat balik utara tahun ni. Saya dulu kepada semua yang mengenali saya dan juga band saya saya ucap selamat Hari Raya Mak Azri Batin kepada semua sekali, Sabah, Sarawak, Indonesia, Brunei, Singapura, semualah. Maria. Untuk saya pula, saya nak cakap selamat raya terutama kepada keluarga saya di Sungai Petani. Minta maaf, tahun ni patutnya raya di Sungai Petani, tapi disebabkan keadaan kita sekarang ni, so tak dapat balik ke Sungai Petani. Jadi mama, abah, adik, kakak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Dari jauh sangat berumpun. Tapi tak apa, boleh video call kan? Untuk kawan-kawan semualah. Selamat Hari Raya. Jangan risau, masih lagi boleh bervideo call dengan keluarga di Sungai Petani kan? Alhamdulillah, nasib baik boleh video call. Betul. Jadi dia kena ganti tahun depan tahun depan mesti raya Kedah. Kenalah kan. Dapat Acung dah bagi warning dah tu. Okey, terima kasih Maria dan juga Acung kerana sudi bersama dengan kami. Selamat Hari Raya kami ucapkan, maaf zahir batin. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ceria betul pasangan kita ni tadi. Tapi kan sebenarnya kan betul juga apa yang mereka katakan. Sebab bila kita meminta maaf dan orang yang memaafkan itu akan rasa lebih dihargai sebenarnya. Betul. Itu yang macam yang anda katakan awal tadi kan. Kadang-kadang kita ni pun kena belajar juga untuk memaafkan. Dan kita kena buang juga ego kita kan untuk meminta maaf pada orang. Tapi betul juga macam kata tadi tu. Mungkin kita tak sedar. Kita rasa kita tak buat salah. Tapi kadang-kadang kita tak sedar apa salahnya kita minta maaf kan. Betul. Dan comel lah juga. Tak ada salah pun dia minta maaf. Okey. Dan kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi di talian sekali lagi. Hello doktor. Baik, alhamdulillah. Harapnya talian kali lebih baik dah. Okey, doktor. Mungkin doktor boleh kongsikan juga kepada penonton wanita hari ini bagaimana sebenarnya antara suami isteri khususnya untuk orang kata mengeratkan lagi hubungan antara pasangan, untuk menambahkan lagi rasa kasih dan sayang menerusi kemaafan ni, meminta maaf dan memaafkan. Okey, dia begini. Kalau kita lihat meminta maaf ni, apabila orang minta maaf dan kita memberikan kemaafan, memberi kemaafan itu sudah jadi satu kewajipan. Disebabkan orang minta maaf. Dan biasanya kalau kita lihat, kita selalu sarankan bahawa anak-anak minta maaf dengan mak ayah, isteri minta maaf dengan suami, dan yang muda minta maaf dengan yang tua. Dan itu adalah bila kemaafan begitu dilakukan, itu kerana wajib minta maaf kerana itulah keadaan sepatutnya. Jadi kalau itu keadaan itu berlaku, itu namanya minta maaf itu wajib. Tetapi kalau sebaliknya berlaku, contohnya mak ayah minta maaf dengan anak-anak, yang tua minta maaf dengan yang muda, yang tak bersalah pergi minta maaf dengan yang bersalah, contoh misalnya kan, ataupun suami minta maaf dengan isteri misalnya, maka bila berlaku sebaliknya itu adalah mulia. Maknanya lebih lagi. Jadi oleh sebab itu kita jangan tunggu bila kita tengok yang bersalah minta maaf, tapi kita mungkin kata okey,
kita tahu dia bersalah, tapi mungkin kita kata mungkin kita ada kesilapan yang membuatkan dia lakukan sebegitu. Jadi biarlah kita minta maaf dulu, biarlah abang minta maaf dulu, misalnya kan. Maknanya bila terbalik itu sebenarnya itu lebih mulia dan itu lebih membahagiakan sebenarnya. Sebab kadang-kadang orang bukan tak nak minta maaf, pasangan bukan tak mau minta maaf, kadang-kadang malu nak minta maaf ni pun ada. Kan? Betul-betul. Sebab kan rasa nak minta maaf, jauh sudut hati tu tahu bersalah. Nak minta maaf, satu malu, yang kedua ego. Ego pun ada juga. Yang setengah tu ego, tak nak mengalah, tak nak mengaku, tak nak walaupun dah tahu dah salah. Itu ego. Tapi ada yang nak cakap tapi tak tahu bagaimana nak menyusun kata-kata, bagaimana nak mulakan. Sebab ingat, faham, tidak semua orang pandai memujuk. Jadi oleh sebab itu kenalah suami isteri ni kena sama-sama mainkan peranan untuk wujudkan keintiman, kebahagiaan. Kalau kita nampak pasangan kita tak mampu nak memulakan, biarlah kita yang mungkin ada idea lebih kreatif memulakan. Kadang-kadang suami isteri kadang-kadang bagus memulakan. Sebab apa? Pujuk, kalau misalnya abang nak makan ke, abang nak picit ke, kan, abang nak minum ke, kan. Jadi suami itu pun, alamak, dia dah mula bersuara. Alhamdulillah, kejap lagi aku minta maaf lah. Kadang-kadang kena mulakan supaya jangan membantu, bila masing-masing membantu kan, akhirnya itu kadang-kadang tunggu-tunggu tak nak minta maaf, tunggu-tunggu tak lakukan, tunggu-tunggu tak buat juga. Ada jadi yang malu tu jadi bertukar pula jadi geram kan, geram betul juga jadi marah kan? Jadi kena ada yang memulakan, minta maaf ni kena ada yang mengalah, insya-Allah. Insya-Allah. Dan saya kira itu antara rumusan lengkap dan terbaik yang diberikan oleh doktor sendiri. Kalau orang tu malu nak mulakan, kita kena mulakan, dan kalau kita malu nak cakap, kita boleh tulis surat ataupun WhatsApp. Betul. Kan doktor kan? Okey. Doktor. Silakan doktor. Okey, sebab apa? Sebab teknologi kan dah macam-macam. Betul. Kan? Boleh SMS, orang lain kita boleh WhatsApp, apa salahnya WhatsApp orang sebelah? Betul. Sebenarnya sweet apa kan? Kita WhatsApp orang sebelah je kan? Yang paling penting dapat WhatsApp kan? Betul. Rasa romantik sikit Yang paling penting tak boleh ada alasan, doktor. Kenangan lama mengusik jiwa. Teringat zaman doktor tulis surat dulu kan? Okey. Doktor, di penghujung perbincangan kita hari ini, mungkin doktor juga nak berikan ucapan selamat Hari Raya kepada seluruh ahli keluarga, kepada pelajar-pelajar dan juga orang kata peminat doktor. Silakan doktor. Alhamdulillah, terima kasih atas peluang yang diberikan. Saya mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Pertamanya sekali kepada semua hos rancangan Wanita Hari ini dan penerbit rancangan Wanita Hari ini. Terima kasih. Yang sentiasa support, memang support karier saya dalam keadaan apa sekalipun, sentiasa menyokong karier saya. Tanpa TV3 ni saya ingat orang tak kenal tentang Tengku Asmadi ni kan. Jadi selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin, dan kepada semua yang kenal diri saya, terutamanya ahli keluarga saya, isteri-isteri saya, anak-anak saya, ayah dan bapa mertua saya, adik-beradik saya yang ada di kampung yang kita tak dapat berjumpa, dan seluruh ibu bapa yang pernahkan masuk anak dalam motivasi saya, kepada ahli-ahli NGO saya iaitu Kadim Kelab Anak Darul Imam Malaysia dan juga Tamrin NGO Trainer Muslim dan boleh dikatakan kepada semualah follower saya, peminat-peminat, dan juga alhamdulillah walaupun kita berhari raya dengan norma yang baru, tetapi tidak menghalang untuk kita memeriahkan hari raya kita, insya-Allah. Doktor, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian Datuk sebentar tadi. Selamat Hari Raya kami ucapkan kepada doktor juga. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, itu dia tadi penjelasan dan juga ucapan raya daripada doktor yang telah pun kita dengarkan tentang topik kita pada hari ini, dan kita nak berehat dahulu seketika dan sekali lagi kami kongsikan kepada anda ucapan Hari Raya dari rakan selebriti kita. Silakan. Kepada seluruh rakyat Malaysia, ingat, raya-raya juga tapi kena jaga kebersihan, sentiasa kena cuci tangan, dan yang paling penting kena jaga jarak antara satu sama lain walaupun keluarga sendiri, okey? Kepada sesiapa yang ada anak kecil, tolonglah kena extra jaga kerana kita tak nak pada musim perayaan ini kita semua terjangkit oleh virus COVID-19. Okey? So, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum.
wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan kami selama 1 jam ini. Dan kami juga nak war-warkan kepada anda tentang Havoc Nak Raya di malam raya nanti yang akan dihoskan oleh Sherry Al-Haddad dan juga Awal Asy'ari dan ditemani oleh ramai sangat selebriti popular tanah air. Dan anda juga boleh mengirimkan ucapan raya melalui Twitter dengan hashtag Havoc Nak Raya untuk dipaparkan di TV. Jangan lupa malam raya ni pukul 9 malam hanya di TV3. Mari kita Havoc. Okey, dan itu dia tentang program yang boleh ditonton pada malam raya. Tetapi esok tengah hari perlu terus bersama dengan kami yang mana anda akan terus ditemani oleh rakan-rakan kami untuk kita kongsikan satu lagi topik esok Hari Raya. Yalah maklumlah sebab hari Ahad dah nak beraya. Agaknya apalah yang nak diborakkan oleh Fahrin, Fatin dan juga Hawa esok kan? Jangan lupa temu janji kita bersama-sama mereka esok pada hari dan waktu yang sama. Okey, di kesempatan ini mungkin juga Fiza nak ucapkan selamat Hari Raya kepada mereka di luar sana. Ya, dan di kesempatan ini juga saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada seluruh warga kerja wanita hari ini yang bukan saja berada di hadapan tapi yang lebih penting berada di belakang tabir seperti abang-abang juru kamera, props, studio director, PA kan, makeup artist, stylist, semualah yang membantu kami selama ini. Kepada anda penonton-penonton wanita hari ini juga yang kena sudi terus setia menyokong kami di wanita hari ini. Anda kata sepanjang kami bersiaran ini ada tersalah kata, tersilap bahasa ataupun apa sahaja yang mungkin boleh membuat anda terguris rasa, ampun maaf dipinta. Begitu juga selamat Hari Raya Maafzah Batin ini diucapkan kepada seluruh ahli keluarga, sahabat-sahabat tak kira di mana anda berada dan juga kepada sesiapa yang mengenali diri ini. Betul. Yana pun maknanya Fiza dah rangkumkan semua. Yana pun nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua yang mengenali diri saya. Malaysia, Brunei, Indonesia. Apa yang pasti dalam tempoh Syawal ini kita masih lagi berada dalam PKPB. Ingat praktikkan penjarakan sosial, basuh tangan dengan kerap, gunakan hand sanitizer dan yang paling penting kita harus menjaga silaturahmi antara satu sama lain. Ingat, berhubung dengan mereka yang berada di kampung walaupun kita tak boleh nak pulang ke kampung halaman. Kita kena tanya khabar. Dan saya dan Yana mewakili pihak penerbit kami hari ini, Idin Putri Azmi juga nak mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang sudi bersama dengan kami dari awal hingga ke hujung siaran ini. Dan insya-Allah Yana, kita nanti akan jumpa anda lah esok. Kawan-kawan kita akan sampaikan pesanan tersebut. Betul. Okey, kami akan tinggalkan anda dengan ucapan raya oleh rakan-rakan selebriti yang lain juga. Selamat berhari raya. Assalamualaikum. Bye. Saya dan keluarga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin kepada semua penonton-penonton wanita hari ini. Selamat Hari Raya. Syasha ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir Batin. Ingat, sentiasa jaga kebersihan diri, elakkan berkunjung ke tempat orang ramai. Saya Luman Faiz ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton wanita hari ini. Jadi di sini saya juga ingin mengingatkan untuk sentiasa menjaga keselamatan, jaga kesihatan, jaga social distancing tu. Stay home, stay safe insya-Allah. Selamat Hari Raya. Saya Syarul Syazwani. Syarul ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin kepada seluruh umat Islam. Walaupun raya tahun ini kita tak dapat nak beraya bersama saudara mara atau keluarga yang tinggal berjauhan, tapi demi keselamatan diri kita dan orang lain, kita kenalah mematuhi arahan kerajaan. Saya Razwan Rosli ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada seluruh umat Islam yang menyambut Aidilfitri. Okey guys, sempena raya ni Ras nak pesan sikit dekat korang untuk sentiasa amalkan kebersihan dan jaga keselamatan korang walaupun kita tengah seronok beraya. And kepada siapa yang beraya dengan keluarga yang dekat kampung ataupun dekat bandar, kalau boleh kurangkan untuk berkunjung dekat tempat yang ramai orang. Kurangkanlah beraya rumah saudara mara ke, kawan-kawan ke.